Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan yang berhormat. Saya Hadhira binti Sutin, nombor matrik 258514. Kumpulan saya akan membentangkan berkenaan nilai budaya, Hofstede, kolektivisme dan individualisme Jepun. Saya akan terangkan bahagian pengenalan bagi tugasan ini. Okey, untuk pengenalan, budaya atau kebudayaan adalah perkara berkaitan budi dan akal manusia. Manusia yang lebih luas pula, budaya merupakan hal yang dibawa atau dilakukan oleh manusia bertentangan dengan hal semula jadi, di mana ia bukanlah direka ataupun boleh diubah suai oleh manusia. Great Hofstede ialah seorang ahli psikologi sosial Belanda yang mengkaji tentang kebudayaan. Great Hofstede telah memperkenalkan teori dimensi budaya. Terdapat 6 dimensi nilai budaya oleh Hofstede, iaitu yang pertama adalah indeks jarak kuasa, yang kedua kolektivisme dan individualisme, yang ketiga indeks penghindaraan ketidakpastian, nombor 4 kewanitaan dan kejantanan, nombor 5 orientasi jangka pendek dan jangka panjang, dan yang terakhir sekali kekangan dan kesungguhan. Untuk negara Jepun merupakan sebuah negara pulau di lautan Pasifik yang terletak di Asia Timur, iaitu di luar pantai benua Asia. Jepun mempunyai 4 pulau utama, iaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu dan Shikoku. Jepun adalah sebuah negara perindustrian dan salah satu negara paling cekap di Asia dari segi ekonomi dan perdagangannya. Dalam prestasi ekonomi global, Jepun adalah negara yang berjaya dari aspek ekonomi dan perdagangannya. Masyarakat Jepun memiliki sikap dan budaya yang positif dan hasilnya mereka menerima impak daripada sifat tersebut sejak pemerintahan yang lalu. Untuk perbezaan kolektivisme dan individualisme adalah, saya terangkan dahulu berkenaan kolektivisme. Untuk kolektivisme, kumpulan atau organisasi adalah lebih penting daripada individu atau pekerja. Manakala individu akan menjaga diri mereka sendiri dan mementingkan diri sendiri berbanding orang lain atau kumpulannya. Kolektivisme mengabaikan keperluan dan keinginan peribadinya mengikut matlamat organisasi. Untuk individualisme pula mempunyai hubungan yang tidak erat kerana setiap individu akan memberi tumpuan kepada matlamat dan objektifnya sendiri. Untuk kolektivisme cenderung menjalankan aktiviti secara kumpulan akan lebih berjaya kerana terdapatnya pertanyaan ramai ahli. Manakala individualisme pula, nilai ini lebih cenderung untuk gagal berbanding berjaya kerana kekurangan penglibatan dalam kumpulan, kerana ia melibatkan dalam individualisme, iaitu keseorangan. So, saya akan teruskan serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan berkenaan dimensi nilai budaya kolektivisme Jepun. Saya Muhammad Rafi bin Lokman, nombor matrik 258605. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan aspek pendidikan di Jepun. Pendidikan di Jepun sebahagian besarnya memberi penekanan pada nilai kolektivisme di mana masyarakat Jepun mengutamakan kerjasama kumpulan berbanding individualisme. Perbezaan ini jelas kelihatan dengan
Negara-negara barat apabila pelajar Amerika Syarikat khususnya diajar untuk membangunkan identiti diri yang bersifat individualisme. Kolektivisme dalam sistem pendidikan Jepun dapat dilihat semasa peperangan besar. Misalnya, negara Jepun mempunyai bilangan askar yang kecil berbanding musuh-musuhnya. Walaupun memiliki kumpulan yang kecil, namun kumpulan Jepun berjaya mengalahkan kumpulan musuh kerana memiliki pendidikan yang mengajar sifat kolektivisme. Seterusnya, sifat bekerjasama masyarakat Jepun. Budaya masyarakat Jepun tidak menekankan kehebatan individualisme. Mereka yang bergerak ke arah mencapai pembangunan sosial dan sangat terkenal dengan sikap mementingkan kerjasama. Sifat individualistik sama sekali tidak ditunjukkan oleh mana-mana individu atau pekerja Jepun kerana mereka sentiasa menyelesaikan tugasan secara kumpulan dan bekerjasama. Pekerja Jepun akan menyelesaikan projek yang diberikan secara berkumpulan dan amalan bekerjasama amat menitikberatkan sifat hormat-menghormati antara golongan muda dan golongan yang lebih tua. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Jaafar, nombor metrik 258638. Kepimpinan dalam budaya Jepun sangat mempengaruhi dan dibentuk oleh kuasa budaya di negara atau wilayah di bawah pentadbirannya. Kedua, gaya kepimpinan seorang mampu mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan di mana personaliti seseorang mempengaruhi semangat kerja dan berpasukan secara kolektif. Yang ketiga, Jepun khususnya ialah sebuah negara yang terkenal dengan sifat semangat kerja berpasukan. Yang keempat, disebabkan masyarakat Jepun sudah biasa hidup dalam kumpulan, mereka sentiasa setia terhadap organisasi dan kumpulan yang disertai. Yang kelima, yang terakhir adalah pemimpin Jepun mengamalkan sifat menduo, bermaksud mengambil berat di mana pemimpin dan memberi bantuan dan menjaga pekerja serta melibatkan diri dalam kehidupan peribadi pekerja. Okey, tajuk seterusnya, pengaruh agama Jepun. Pengaruh agama Jepun terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, pengaruh agama seperti Shinto, Buddha dan Konfusian di negara Jepun terbentuk daripada budaya kolektivisme yang tinggi. Yang kedua, keharmonian kumpulan dan istilah wa, bermaksud hubungan manusia yang saling menghargai di mana istilah wa memiliki nilai mengutamakan semangat kerjasama dan kumpulan. Yang ketiga, bukan hanya semata-mata agama tersebut sahaja diamalkan di Jepun, sebaliknya masyarakat di Jepun diberi kebebasan beragama oleh kerajaan Jepun di mana ianya telah termaktub dalam perlembagaan. Yang keempat, budaya kolektivisme yang tinggi membolehkan masyarakat Jepun mencampuri lain-lain agama untuk kelangsungan hidup bersama. Dan yang kelima, yang terakhir, walaupun terdiri daripada pelbagai agama yang berbeza, mereka mampu hidup secara berkumpulan dan bersama dalam suasana yang harmoni. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fido bin Ramli, nombor metrik 259616. Tentangkan tentang kesimpulan tajuk tentang masyarakat Jepun. Okay, kesimpulan dia dari segi sifat kerjasama masyarakat Jepun, budaya masyarakat Jepun tidak menekankan kehebatan individualisme, namun mereka bergerak ke arah mencapai pembangunan sosial dan sangat terkenal dengan sikap mementingkan kerjasama. Manakala budaya kolektivisme mencicirkan masyarakat Jepun harus difikirkan dari segi keseimbangan antara ciri sosial hubungan kognitif, bekalan keharmonian di kalangan ahli kumpulan kerjasama berpasukan ke arah matlamat dan sering dianggap sebagai asas sosiologi. Selalunya dianggap bahawa ahli budaya kolektif suka mengekalkan keharmonian kerjasama ke arah matlamat kumpulan atau budaya melinak masuk ke dalam fikiran orang mendorong mereka untuk melakukan sedemikian.
Manakala dari segi kepimpinan dalam budaya Jepun, kepimpinan ialah faktor yang mampu mempengaruhi kejayaan atau kegagalan sebuah organisasi. Ia juga sangat mempengaruhi dan dibentuk oleh kuasa budaya di negara atau wilayah di bawah pentadbirannya. Pengaruh agama. Dari segi pengaruh agama seperti Shinto, Buddha, Confucian di negara Jepun terbentuk dari budaya kolektisme yang tinggi, keharmonian kumpulan dan istilah wa iaitu bermaksud jalinan manusia yang saling menghargai, di mana istilah wa memiliki nilai keutamaan semangat kerjasama dalam kumpulan. Andi Suhana. Ini kerana bagi mengekalkan hubungan baik, mengekalkan sifat individualisme. Berdasarkan statistik agama di Jepun, iaitu sebanyak 54.1% penduduk beragama Shinto, 40.5% mengerti agama Buddha, 0.7% beragama Kristian dan 4.7% agama-agama lain seperti Islam dan sebagainya. Budaya kolektivisme yang tinggi membolehkan masyarakat Jepun mencampuri lain-lain agama untuk kelangsungan hidup bersama. Setiap agama memainkan peranan penting untuk bentuk jati diri masyarakat Jepun bagi pembangunan negara. Kesimpulannya, Jepun adalah antara salah satu benua yang maju terletak di Asia dan juga maju di peringkat global. Nilai budaya yang dimiliki mempunyai cara atau gaya persembahannya tersendiri, di mana ia berkaitan dengan dimensi budaya yang diperkenalkan oleh Hofstede. Beliau telah mengkaji dimensi ini dari pelbagai sudut untuk mencapai keputusan akhir. Walau bagaimanapun, dimensi nilai budaya kolektif dan individualisme adalah yang paling tinggi dalam sosial tingkah laku antara pelbagai budaya di dunia yang dianalisis oleh Hofstede. Hal ini kerana budaya kolektif mampu membawa kepada impak yang besar terhadap kehidupan seharian manusia di muka bumi. Sekian, terima kasih. Kesimpulan